Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera dan salam kasih sayang. Warga maya sekalian, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum mahasiswa bersama saya Syamisah binti Muhammad Nazri pada pagi yang berbahagia. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, tajuk forum kita pada hari ini adalah sempurnakah akidah tanpa penghayatan rukun Islam? Persoalan inilah menjadi kunci utama forum yang ingin kita sampaikan untuk memahami konsep pengukuhan akidah dalam penghayatan masyarakat dalam rukun Islam. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 5 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga maya sekalian sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama yang ayu lagi molek itu saudari Izzatul Nazifah binti Nazrizam. Seterusnya ahli panel yang kedua, ayu berbaju kurung, saudari Rajihan binti Hairun Anwar. Selamat datang saudari. Di samping itu, ahli panel yang ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Nurfatin Aliyah binti Muhammad Nasir. Selain itu, ahli panel yang keempat pula yang nampak tegas tapi baik orangnya, saudari Siti Aminah binti Syairuddin. Dan akhir sekali, ahli panel yang terakhir iaitu saudari Naziatul Aziani binti Muttasim. Selamat datang juga buat saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya pada ahli panel yang pertama, mengapakah syahadah menjadi tonggak utama akidah untuk umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Nazifah binti Nazrizam, nombor matrik 061535. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Syahadah menjadi tonggak utama akidah umat Islam. Ini kerana untuk menentukan keislaman dan keimanan seseorang, penyaksian dan pengakuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruhnya adalah sesuatu yang penting. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu, apa yang dimaksudkan dengan dua kalimah syahadah itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Seseorang yang dipanggil Muslim itu wajib mengungkapkan syahadah melalui lidahnya, iaitu lisan, dan mewujudkan keyakinan di hati bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang berhak disembah dalam kalangan makhluk ataupun selainnya. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang selayaknya disembah. Oleh itu, Islam menetapkan syahadah sebagai teras atau tunjang keislaman yang perlu diucapkan, diimani, dihayati dan diamalkan selama mana seseorang itu melayari bahtera hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kanak-kanak yang telah menjejakkan kaki ke alam baligh bererti telah cukup umur dan sempurna akal atau mukallaf. Mereka perlu diajar dua kalimah syahadah, didorong melakukan amalan soleh dan semua ibadah yang diwajibkan serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga keadaan bagi seseorang yang baru memeluk Islam, iaitu mu'allaf. Dia perlu belajar melafazkan dua kalimah syahadah. Syahadah bererti penyaksian atau pengakuan seseorang terhadap sesuatu. Apabila seseorang itu mengucapkan syahadah, bererti dia telah mengaku dengan lidahnya mengenai sesuatu perkara. Apabila seseorang telah melafazkan kalimah syahadah, maka dia hendaklah mengerjakan segala apa yang telah diakui dengan lidah itu. Dia hendaklah mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 syarat sah syahadah. Yang pertama diketahui, yang kedua ialah ditasdikkan dengan hati, dan yang ketiga diikrarkan dengan lidah, dan yang keempat diamalkan dengan anggota. Kesimpulannya, setiap orang yang telah melafazkan syahadah, maka wajiblah dia mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan atau teguhan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Kita berbalik kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih.
Begitu hebat sekali kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan kepada masyarakat di luar sana. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kedua secara ringkas tentang adakah mendirikan tiang agama mampu meneguhkan keimanan seseorang. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, mengenai soalan yang dianjurkan oleh saudari moderator tadi sangat menarik sehingga membuatkan saya terkesima. Baiklah, sebelum saya memulakan hujah saya, mari kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang mengapa manusia ini dijadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah dalam Islam bukan seperti ibadah yang diamalkan dalam agama lain. Bagi agama lain, ibadah merupakan satu amalan ritual yang dibuat pada hari-hari tertentu dan di tempat-tempat tertentu, sama ada di rumah ibadat atau di tanah perkuburan dan sebagainya. Ibadah dalam Islam adalah cara hidup yang merangkumi persoalan akidah, ibadah, pendidikan, bangsa, siasah dan lain-lain lagi. Berbalik kepada soalan daripada saudari moderator sebentar tadi, adakah mendirikan tiang agama mampu meneguhkan keimanan seseorang? Maka jawapannya adalah iya, benar. Seperti yang disebut dalam hadis ini, Ra'sul amril islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanami al-jihadu. Maksudnya, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat dan kemuncaknya adalah berjihad. Riwayat At-Tirmizi. Saya beri perumpamaan. Untuk membina sebuah rumah, kita memerlukan tiang untuk menegakkan sebuah rumah. Jika tiada tiang, maka ianya tidak akan berlaku sesuatu pembinaan tersebut. Jika ia berlaku, ianya kelihatan pelik dan cacat. Begitulah juga dengan solat. Jika seseorang itu tidak solat, maka seseorang itu kelihatan tidak keruan, resah dan mudahnya runtuh keimanan seseorang. Saya berikan 3 sebab kenapa perlu kita solat. Pertama, solat merupakan tonggak agama. Ia membezakan antara Muslim dan kafir, haiwan dan Muslim. Ibadah pertama difardukan dalam Islam dan ibadah pertama yang akan dihisabi hari kiamat nanti. Kedua, solat juga lambang hubungan berterusan antara hamba dan penciptanya. Akhir sekali, kalimah solat diulang sebut dalam Al-Quran berpuluh-puluh kali, menunjukkan bahawa dalam apa jua situasi solat jangan sesekali diabaikan. Dengan solatlah kita dapat mencegah diri kita daripada perkara yang tidak berfaedah dan mendatangkan dosa seperti zina, melakukan maksiat, mencaci, melepak dan sebagainya. Dengan solat juga dapat meningkatkan keimanan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di setiap tingkah laku kita, perjalanan hidup kita sentiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kita buat amal banyak pun seperti memberi sedekah, bantu orang susah, buat jamuan untuk fakir miskin, untuk anak yatim dan sebagainya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang banyak berbakti kepada manusia lain. Tetapi, jika kita sendiri lalai dalam solat, semua amalan kita yang telah kita lakukan tiada nilai. Jika kita solat dengan sempurna, maka amal ibadah yang kita lakukan insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesentuh lagi sabda Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang bermaksud, wahai Abu Hurairah, perintahkan keluargamu agar mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Nescaya rezekimu datang kepadamu dengan lancar di luar dugaanmu. Kita tidak perlu risau dengan apa yang akan berlaku kepada diri kita di masa akan datang. Resah gelisah memikirkan tentang kehidupan. Ingatlah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah berfirman, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman itu, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Oleh itu, tunaikanlah solat sebagai hamba yang taat pada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan lagi, tidak ada satu cara pun yang dapat menghilangkan sesuatu masalah melainkan dengan solat. Kerana dengan mendirikan solat tersebut, sujud adalah san paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda,
Seseorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika ia bersujud, maka perbanyakkanlah doa. Hadis riwayat Al-Muslim. Dan janganlah kita ambil ringan terhadap perkara ini. Walaupun ia senang dilakukan, tetapi ramai yang rebah kerana lalai. Terima kasih. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan untuk ahli panel kita yang ketiga masih berligar dalam persoalan rukun Islam, iaitu wajarkah ibadah puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan sahaja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Alia binti Muhammad Nasir, 060010, iaitu terima kasih saudari moderator di atas soalan yang diajukan itu tadi. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang soalan moderator tadi, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa yang dikatakan puasa. Puasa artinya menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa melalui dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Pada bulan Ramadan, hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Umat Islam juga dikehendaki menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia serta bertengkar atau bergaduh. Hal ini kerana puasa merupakan medan latihan memupuk kesabaran, kejujuran serta bertolak ansur dalam diri. Secara tidak langsung, amalan puasa ini menyuburkan sikap murni dalam diri pelakunya. Baiklah, masuk kepada soalan moderator tadi, wajarkah ibadah puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan sahaja? Bagi pandangan saya, ibadah puasa ini bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Ianya terbagi kepada 3 jenis keadaan, iaitu puasa wajib, haram dan sunat. Bagi puasa wajib, ianya pada bulan Ramadan dan merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Syariat Ramadan difardukan kepada umat Muhammad SAW yang pada tahun kedua Hijrah. Makanya wajiblah ia dilakukan oleh semua orang Islam. Di samping itu terdapat 3 lagi puasa wajib. Antaranya adalah puasa kifarah, puasa qada dan puasa nazar. 4 jenis puasa inilah yang dikategorikan sebagai puasa wajib. Tanpa kita sedar, kita selalu dengar yang tentang puasa wajib, tetapi kita tidak tahu puasa-puasa sunat lain juga dapat membantu meningkatkan ibadah pahala kita. Antara puasa-puasa sunat berikut yang disunatkan berpuasa bagi umat Islam ialah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini antara puasa yang dikatakan seperti famous dalam Syawal kerana puasa ini yang dikaitkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Namun menurut ahli sunnah wal jamaah, berpuasa pada 9 Zulhijjah adalah haram bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dan dalam kitab mazhab Syiah juga ia dilarang pada 9 Zulhijjah tersebut. Di samping itu, puasa pada hari Tasu'a 9 Muharram dan hari Asyura 10 Muharram. Di samping itu, puasa hari Isnin dan Khamis. Puasa Isnin Khamis juga amalan sesetengah umat Islam yang dikatakan dapat mengambil keberkatan. Tidak dilupakan juga pada tarikh 13, 14, 15 dalam kalender hijrah Islam. Pada tarikh tersebut, bulan akan berada dalam keadaan amat jelas kelihatan serta purnama penuh. Ia dikenali sebagai puasa hari putih. Ibadah puasa semestinya selalu dikejar oleh seluruh umat Islam, tetapi kita harus sedar juga terdapat hari-hari yang waktu tertentu yang mana bila kita puasa dijatuh kepada haram. Antaranya adalah haram puasa pada hari Syak, iaitu pada hari 30 Syaban. Lepas tu puasa pada hari raya Idul Fitri, iaitu pada 1 Syawal. Kenapa 1 Syawal ini diharamkan? Kerana ia merupakan suatu tanda kemenangan yang Allah berikan kepada seluruh umat Islam. Di samping itu, puasa pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, puasa pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Perempuan yang berada dalam keadaan haid dan nifas, ia turut diharamkan puasa. Puasa pada hari Arafah yakni pada 9 Zulhijjah. Larangan berpuasa menurut mazhab Syiah. Tapi berpuasa pada hari tersebut adalah sunat bagi Muslim yang mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah. Namun menurut ahli sunnah wal jamaah juga haram berpuasa pada hari tersebut bagi orang yang menunaikan haji di Arafah. Di samping itu, puasa sunat bagi seorang perempuan tanpa izin suaminya sedangkan suaminya berada di rumah juga diharamkan dalam Islam. Dan akhir sekali, haram puasa bagi orang yang bimbang berlakunya mudarat ke atas dirinya sendiri. Kesimpulannya di sini, puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Bagi mana-mana umat Islam yang gagal menunaikan rukun Islam yang ketiga, maka tidak sempurna akidah mereka. Bagi menyempurnakan akidah umat Islam, mereka harus menyempurnakan kelima-lima rukun Islam. Terima kasih, kembali kepada saudara moderator.
Terima kasih kepada ahli panel ketiga atas pandangan yang amat benar sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya ibadah puasa tidak terikat pada puasa Ramadan sahaja, tetapi kategori puasa itu meluas, iaitu wajib, sunat dan waktu haramnya berpuasa. Saya ingin meminta pendapat panel keempat tentang benarkah punca rezeki datangnya dari menunaikan ibadah zakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah binti Syarudin, nombor metrik 059569. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Jawapan bagi soalan, benarkah punca keberkatan rezeki itu datangnya daripada menunaikan ibadat zakat? Stigma tersebut benar kerana zakat bukan sahaja dapat menyucikan diri seseorang dan harta daripada unsur-unsur haram, tetapi ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengundang redha Allah, sekaligus menambah keberkatan rezeki sehingga seluruh keperluan hidup seseorang individu itu terjaga. Sekiranya seseorang individu itu mengeluarkan zakat, maka rezekinya akan semakin bertambah dan meluas serta sentiasa diiringi keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan ganjaran yang besar kepada umat Islam yang sering mengeluarkan zakat. Jelasnya, Islam mewajibkan kita mengeluarkan zakat seperti mana firman Allah Taala dalam surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Oleh hal demikian, kita perlu menitik beratkan lagi isu ibadah zakat ini agar masyarakat sekitar mengetahui serta terdedah terhadap kepentingan dan konsep zakat. Hal ini kerana ramai umat Islam yang masih belum menunaikan kewajipan mereka dengan mengeluarkan zakat walaupun mereka ini tergolong dalam golongan yang berkemampuan serta mencukupi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selain itu, mengeluarkan zakat tepat pada waktunya juga membawa kebaikan kepada setiap lapisan masyarakat dan meningkatkan rasa nikmat akan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam sanubari kita. Zakat juga dapat membangkitkan rasa tidak mementingkan diri sendiri di dalam kalangan masyarakat dan juga mampu memberi keberkatan kepada setiap Muslim yang menerima dan memberi. Dengan kata lain, itulah kemanisan zakat yang sebenar. Okey, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator kita. Terima kasih kepada ahli panel keempat kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi ahli panel keempat ada menyatakan bahawa Allah menjanjikan ganjaran yang besar kepada umat Islam yang sering mengeluarkan zakat. Maka ia dapat merealisasikan persoalan kita sebentar tadi bahawa keberkatan rezeki datangnya daripada membayar zakat. Justru saya ingin menanyakan persoalan yang terakhir kepada ahli panel kita yang kelima. Sempurnakah rukun Islam sekiranya tidak menunaikan rukun yang kelima? Nama saya Nazatul Azani binti Mutasim, nombor metrik 060189. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Jawapan untuk soalan sempurnakah rukun Islam sekiranya tidak menunaikan rukun yang kelima ialah tidak sempurna. Berdasarkan dalil Al-Quran, surah Ali Imran ayat ketiga ialah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Setiap umat Islam yang cukup syaratnya iaitu berkemampuan wajib mengerjakan haji di Mekah Al-Mukarramah. Antara ciri-ciri kemampuan untuk mengerjakan ibadah haji ialah yang pertama, harta yang mencukupi.
untuk mengerjakan haji. Pastikan anda mampu untuk menanggung kos pengangkutan, perbelanjaan pergi dan balik dan upah pemandu haji dan sebagainya. Yang kedua ialah sihat tubuh badan dan tidak menghadapi penyakit kronik. Yang ketiga ialah bagi wanita, hendaklah bersama mahramnya atau wanita yang siqah. Haji ialah ziarah suci yang dilakukan oleh umat Islam ke Mekah. Tujuan menunaikan haji bukanlah menginginkan gelaran atau menunjuk-nunjuk, tetapi kerana ibadah haji ialah tuntutan agama. Ibadah haji tidak seperti ibadah lain yang boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Sebaliknya, ibadah haji hanya boleh dilakukan di kota suci Mekah dan dilakukan dalam musim haji sahaja, iaitu pada bulan Zulhijjah. Ia juga memerlukan perbelanjaan dan kesihatan badan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan kepada hamba-hambanya yang bercita-cita untuk menunaikan haji sebagai tanggungjawab mereka sebagai seorang Islam. Oleh itu, kita sebagai hamba-hambanya perlu memasang niat dari sekarang untuk mengerjakan haji di samping berusaha untuk memenuhi keperluan yang diperlukan. Ini kerana haji merupakan satu jihad, iaitu satu perjuangan. Antara hikmah menunaikan haji ialah yang pertama, dapat mendisiplinkan diri untuk mematuhi berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat mewujudkan persaudaraan sesama Muslim. Yang ketiga, dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Seseorang yang melakukan ibadah haji masing-masing akan memperoleh kenikmatan tersendiri dalam bertakarrub kepada Allah. Dan kelebihan menunaikan haji pula ialah yang pertama, menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran yang hebat kepada mereka yang melakukan ibadah ini, iaitu menyamakan dengan perbelanjaan itu dengan perbelanjaan kerana Allah. Yang ketiga, dijemput menjadi tetamu kepada pemilik seluruh alam, iaitu Allah. Bukan semua orang dapat kesempatan ini, walaupun ramai yang menginginkannya. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, forum kita hari ini berkait rapat dengan hadis yang kita pelajari dalam hadis ketiga dalam kitab Al-Wafi dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, iaitu An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyatul Islam 'ala al-khamsu syahadatu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalah wa itaz zakah wa hajjal bait wa shaumur Ramadan, riwayah Bukhari wal Muslim. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, entahlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum mahasiswa kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.